Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan dipetik daripada Malaysia kini yang mengejutkan kita semua. Dengan tajuk, Hadi makin keliru, kata hukum Islam tiada DNA, kata Khairuddin. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini. Hari ini kita dikejutkan dengan kenyataan daripada Khairuddin apabila beliau kata Hadi makin keliru. Apabila beliau kata tiada dalam hukum Islam tiada DNA. Presiden PAS Abdul Hadi Awang ditegur kerana mengatakan di dalam Islam tidak ada hukum pelepasan tanpa pembebasan daripada pertuduhan. Bekas pemimpin PAS yang kini menganggotai Majlis Ulama UMNO, Khairuddin Aman Razali berkata, dakwaan Hadi bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Yang berhormat marang makin keliru tentang hukum-hukum Islam. DNA itu adalah sebahagian daripada kerangka umum kaedah Islam. Katanya pada satu kenyataan hari ini, Al-Aslu Baratu Zimma menyamai konsep seseorang itu tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya di mahkamah dan secara literal diterjemahkan kepada seseorang pada mulanya bebas daripada tanggungjawab. Khairuddin berkata ini bermakna seseorang pendakwa dibenarkan melepaskan tertuduh jika ada keperluan untuk siasatan lanjut. Abdul Hadi telah membuat kenyataan mengenai tiada hukum DNA dalam Islam di dunia rakyat, Dewan Rakyat hari ini. Dia memetik kisah bagaimana pemerintah Uthmaniyah Sultan Muhammad Al-Fatih yang juga dikenali sebagai Muhammad Penakluk telah didapati bersalah kerana tersilap memotong tangan seorang arkitek bukan Islam. Bagaimanapun arkitek bukan Islam itu memilih pampasan seumur hidup dan bukannya meminta supaya tangan pemerintah dipotong juga sebagai hukuman balasan. Menurut Hadi, kisah ini menunjukkan kuasa untuk mengampun, menuntut tindakan samarata atau menerima pampasan adalah mengikut budi bicara pengadu. Dalam Islam tak ada dilepaskan tanpa dibebaskan DNA. Mesti dikenakan hukuman, kata Hadi pada sesi perbahasan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Hadi berkemungkinan besar mengulas kes timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamid yang dilepas tanpa dibebaskan DNA daripada pertuduhan di mahkamah. Ini berikutan pendakwa raya menarik balik pertuduhan rasuah terhadapnya dalam kes Yayasan Akal Budi. Pendakwa raya telah memetik keperluan untuk siasatan lanjut sebagai salah satu sebab pertuduhan itu ditarik balik. Khairuddin berkata kenyataan Hadi nampaknya menggalakkan rakyat berfikir bahawa sesiapa yang didakwa langsung telah dihukum bersalah. Ini kaedah yang sangat salah, bercanggah dengan Islam, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Khairuddin Aman Razali apabila memang betul sesiapa yang didakwa di mahkamah belum tentu salah. Itu sebabnya perlukan mahkamah untuk menentukan sama ada orang itu betul atau salah. Tindakan membuat orang itu kelihatan sudah salah sebelum keputusan dibuat di mahkamah adalah tindakan yang tidak wajar. Kerana tidak adil untuk orang tersebut dicop sebagai bersalah, sedangkan belum tentu orang itu bersalah. Mungkin hanya difitnah, mungkin hanya kerana tuduhan-tuduhan palsu. Harus diingat, siapa-siapa pun boleh berlaku kepada dirinya didakwa di mahkamah. Dan pada waktu itulah dia pun mengharap untuk dia turut dibebaskan kerana mungkin anda berada di tempat yang benar. Apa perasaan anda kalau anda memang betul-betul tak salah tetapi didakwa secara salah atau didakwa kerana fitnah di mahkamah? Jadi apa terjadi? Pastinya itu juga akan anda nantikan untuk dibebaskan dan anda berharap anda dibebaskan. Bagaimana perasaan anda kalau anda pula dilakukan katanya
Anda bersalah, tapi sebenarnya difitnah saja. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari selepas tindakan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meninggalkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, akhirnya mereka menerima balasannya. Ini balasan yang diterima oleh Parti Muda. Dan tentunya ini mungkin diharapkan oleh ahli-ahli atau akar umbi yang ada dalam PH. Kerana menurut komen yang kita baca di dalam ruangan komen, mereka kata Parti Muda lupa daratan. Seperti kacang lupakan kulit. Dulu mereka bertanding kerana dengan Asian daripada DAP dan juga Parti Amanah. Sepatutnya 6 kerusi yang mereka tandingi itu perlu ditandingi oleh DAP ataupun Amanah. Tetapi oleh kerana Parti Amanah dan DAP bertimbang rasa, isyan mereka baik, mereka sanggup menyerahkan kerusi itu untuk ditandingi oleh Parti Muda. Namun, selepas sudah menang, ini pula jadi. Itu sebabnya ramai akar umbi Pakatan Harapan menyatakan bahawa Muda adalah parti yang telah lupa daratan. Tapi tidak apa, kata mereka, kerana mereka jangkakan Parti Muda akan mengalami kekalahan yang teruk pada pilihan raya yang akan datang. Terutamanya mereka mengambil duluan atau mengambil contoh teladan yang berlaku kepada Parti Pejuang, yang mana pun kalah teruk juga. Sedangkan Mahathir pun kalah teruk, kata mereka. Ini kan pula Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sahaja, kata mereka, yang juga mengaitkan dengan kes mahkamah yang dihadapi oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sekarang ini. Dan ini pula balasan kepada Parti Muda yang mereka terima serta-merta di Johor. Kerjasama PH Johor Muda kini ditamatkan serta-merta. Kerjasama dengan adun Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda yang mewakili Puteri Wangsa Amira Aisyah Abdul Aziz dengan Pakatan Harapan PH Johor ditamatkan berkuat kuasa serta-merta. Cubit paha kanan, paha kiri pun terasa. Maka saya selaku ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan turut membuat keputusan menamatkan kerjasama dengan adun Puteri Wangsa di Tebrau, dan dalam masa terdekat akan menyusun gerak kerja penyelarasan di Dun Puteri Wangsa, kata ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah Wesi. Hakikatnya Muda wujud atau tidak, ada atau tiada di Malaysia, di Johor dan di Tebrau tidak memberi apa-apa makna, kerana tiada beri nilai tambah kepada PH. Sebaliknya banyak menyusahkan dengan mengeluarkan kenyataan demi kenyataan yang bertujuan menyerang kepimpinan Kerajaan Perpaduan, katanya dalam satu kenyataan. Kenyataan Puah dibuat susulan pengumuman Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang memutuskan untuk tidak lagi menyokong Kerajaan Perpaduan ekoran keputusan mahkamah yang melepas tanpa membebaskan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dari 47 pertuduhan berhubung Yayasan Akal Budi. Di peringkat Dun Johor pula, Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Dun Andrew Che Kang Eng yang juga adun Setulang memutuskan bahawa tiada lagi tempat untuk Muda di dalam blok pengimbang PH. Puah mengibaratkan Muda sebagai kacang lupakan kulit yang juga bertanding melawan calon Kerajaan Perpaduan di 19 kerusi Dun di dalam pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Untuk rekod, Puteri Wangsa ialah satu-satunya Dewan Undangan Negeri yang dimenangi di peringkat negeri oleh Muda di dalam pilihan raya negeri Johor ketika masih bekerjasama dengan PH. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kata Isyam Jalil, beliau kata,
kerajaan yang ada sekarang ini, kerjasama antara Pakatan Harapan dan BN adalah kerjasama yang hanya melibatkan pembentukan kerajaan dan ia tidak melibatkan pilihan raya, kata beliau. Namun demikian, satu perkara yang terlupa oleh Isham Jalil ialah UMNO sudah pernah bertanding solo pada PRU 15 yang lalu. Isham Jalil sudah lupakah perkara itu? Yang mana UMNO kalah teruk pada waktu tersebut. Nak lagikah mencuba? Kita sebenarnya mahu juga melihat sejauh mana UMNO masih boleh menang. Adakah kalau UMNO bergerak solo seperti yang dikehendaki oleh Isham Jalil ini, UMNO masih mampu dapat 30 kerusi seperti sekarang? Ataupun jangan-jangan nak dapat 10 pun belum tentu lagi tanpa kerjasama daripada Pakatan Harapan. Sebagai rentetan tidak setuju dengan langkah UMNO ada hubungan bersama dengan DAP melalui PH, ahli MT UMNO Isham Jalil yang sebelum ini menjangkakan beliau akan dipecat dalam waktu terdekat ini, turut menyarankan agar parti itu bertanding secara solo dalam PRU akan datang. Katanya UMNO dan PH hanya boleh bekerjasama untuk membentuk kerajaan, tetapi tidak ketika bertanding dalam pilihan raya. Isham yang merupakan bekas pegawai khas Najib Razak juga mengingatkan bahawa yang di Pertuan Agong hanya menitahkan pembentukan kerajaan perpaduan dengan PH, bukan bergabung dalam pilihan raya. Justru itu, menurut beliau, terutama selepas keputusan buruk diterima UMNO pada PRN 6 negeri baru-baru ini, parti itu perlu bertanding secara solo tanpa apa-apa kerjasama dengan PH dalam pilihan raya selepas ini. Benarkah UMNO mahu memperoleh keputusan lebih baik? Benarkah UMNO mampu memperoleh keputusan lebih baik jika bertanding secara solo? Persoalan ini perlu dijawab oleh Isham Jalil. Benarkah UMNO mampu memperoleh keputusan lebih baik jika bertanding secara solo? Dalam hal ini, Isham agaknya lupa bahawa UMNO melalui BN telah pun bertanding secara solo pada PRU 15 November 2022 yang lalu. Namun terbukti akhirnya melalui pertembungan 3 penjuru yang melibatkan PH dan PN, bertanding secara solo tidak mendatangkan hasil yang baik kepada Barisan Nasional. 30 kerusi yang dimenangi BN dan 26 daripadanya melalui UMNO adalah bukti bertanding solo bukanlah pilihan yang tepat untuk diulangi sekali lagi. Apakah Isham Jalil mahu UMNO menerima nasib yang sama atau mungkin lebih kurang lagi kerusi yang mampu dimenangi pada PRU 16 akan datang dengan bertanding secara solo sekali lagi? Sementara UMNO sudah berada dalam kerajaan bersama PH, hubungan kerjasama dalam konteks parti sepatutnya turut dipereratkan sama. UMNO pada hakikatnya tiada pilihan lain jika ingin kembali relevan dan dominan dalam politik negara ini, melainkan bersama dengan PH walaupun ada DAP di dalamnya. Selain hanya dengan bersama PH saja, UMNO boleh bertanding semula di sebagian besar dan tidak mustahil di semua kerusi majoriti Melayu yang biasa ditandingi sebelum ini. Bersama PH yang ada DAP di dalamnya juga adalah suatu kelebihan buat UMNO kerana ia memperlihatkan suatu bentuk kerjasama yang ikhlas dalam kerajaan serta di luar kerajaan. UMNO tidak harus bermusuh dari segi politik dengan DAP kerana kedua-dua parti itu tidak bertanding secara sesama sendiri. Tetapi peranan masing-masing adalah saling melengkapi. Memukan bahawa DAP merupakan ancaman kepada orang Melayu hanyalah mainan pas dan bersatu untuk melemahkan UMNO. Sejak bersama dalam kerajaan perpaduan ini telah terbukti DAP langsung tidak memberi ancaman, malah akur dengan kedudukan agama Islam, hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, raja-raja Melayu dan lain-lain lagi sebagaimana sedia termaktub dalam perlembagaan negara. Apa yang perlu dilakukan dalam tempoh masa masih ada sekitar 4 tahun lagi sebelum PRU 16 akan datang ialah UMNO harus memperhebatkan lagi siri-siri penerangan untuk memberi kefahaman berkenan bentuk kerjasama baru dengan PH itu.
di samping memperkukuhkan lagi kedudukan parti. Jika itu dapat dilakukan di samping berjaya memperlihatkan hasil kesepakatan yang baik dengan PH yang ada DAP bersamanya dalam mengurus kerajaan, UMNO pasti akan diterima kembali oleh orang Melayu. Selain UMNO harus berusaha meyakinkan orang Melayu bahawa DAP bukanlah ancaman, di waktu yang sama DAP juga mesti sentiasa menampilkan wajah yang tidak memberi kebimbangan kepada orang Melayu itu sendiri. Harus juga disedari, PAS dan Bersatu bukanlah parti yang lebih baik berbanding UMNO daripada segi perjuangan untuk membela orang Melayu dan rakyat berbilang kaum di negara ini. Kejayaan kedua-dua parti itu lebih banyak disumbangkan oleh mainan, sentimen kaum dan agama yang seringkali dicampur dengan unsur fitnah, menghasut, adu domba, serta sebaran maklumat yang tidak benar. Untuk itu, UMNO tidak perlu gentar berdepan PAS dan Bersatu untuk meraih kembali sokongan pengundi Melayu. Peneraan yang berterusan pasti akan berjaya memadam kepalsuan. Semua benda dalam dunia ini mengalami perubahan dan untuk terus hidup, UMNO juga perlu berubah untuk menyesuaikan diri dengan zaman yang sentiasa berputar. Berkawan dengan PH yang ada DAP di dalamnya adalah perubahan yang tidak dapat dielakkan oleh UMNO demi survival masa depannya. Bukan saja dalam mengurus negara, tetapi juga bagi menghadapi pilihan raya lantaran berbanding PN adalah musuh yang terang lagi nyata, memang mahu membunuh mereka. Maka itu, daripada Isam terus meroyan mahu UMNO bertanding solo kerana ketakutannya kepada bayang-bayang DAP itu sendiri, lebih baiklah beliau melangkah pergi dahulu sama ada menyertai PAS atau Parti Bersatu. Kerana di dalam Parti PAS dan Parti Bersatu, di dalam Perikatan Nasional, tiada Parti DAP. Apa kata? Itu yang dilakukan oleh Isham Jalil, yaitu meletak jawatan dan meninggalkan UMNO. Janganlah tunggu untuk dipecat, kerana nanti kalau dipecat ada lagi pula ceritanya. Lebih baik undur diri dan cari haluan yang benar-benar beliau sukai. Kalau dah tak setuju dengan presiden parti, apa kata? Tinggalkan saja parti itu. Sekian dulu untuk kali ini. Dipetik daripada sabudinhusin.com. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang dulu kata Anwar Ibrahim akan tumbang pada bulan Ogos. Tapi sekarang dah nak habis bulan September tak tumbang-tumbang lagi. Bahkan terkini Anwar Ibrahim kini semakin gah di puncak sana dengan kemenangan bergaya di Dewan Undangan Simpang Jeram dan juga di Parlimen Pulai Johor. Namun demikian, hari ini kita nak bercakap tentang subsidi bersasar yang mana ada orang kata boleh menyebabkan Anwar Ibrahim mengorek kubur sendiri. Namun demikian, sebenarnya semua itu adalah bohong dan tidak benar. Kerana menurut Menteri Ekonomi Malaysia iaitu Rafizi Ramli, subsidi bersasar tidak akan buat kerajaan jatuh. Keputusan kerajaan untuk melaksanakan subsidi bersasar sebagai sebahagian daripada rancangan Malaysia ke-12 mungkin memberi kesan secara politik. Langkah itu boleh meningkatkan inflasi dan kos hidup yang boleh digunakan oleh pembangkang untuk mengasak kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, tulang belakang di sebalik rancangan itu, iaitu Menteri Ekonomi Rafizi Ramli percaya langkah tidak popular itu perlu dan Anwar tidak menggali kubur sendiri. Sebaliknya, katanya, RMK-12 termasuk rancangan subsidi bersasar akan menambah baik kehidupan rakyat dan memastikan Pakatan Harapan PH kekal memerintah. Anggota Parlimen Pandan itu berkata, rakyat cukup bijak untuk berkongsi wawasan yang sama.
Saya fikir kerajaan akan bertahan untuk 5 tahun. Dan saya fikir selepas setahun 2 pelaksanaannya, apabila orang ramai melihat penambahbaikan yang dibuat, mereka akan menyokong idea ini, katanya lagi. Katanya, bagi memastikan kejayaan rancangan itu, keputusan sukar mesti dibuat sekarang, termasuk mereformasikan sistem subsidi yang gagal dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Jika kita gagal mencapai perkara ini dalam 5 tahun, kita harus mula laksanakan banyak reformasi teras secepat mungkin untuk memberikan masa kepada keputusan fiskal dan keuangan bagi manfaat negara ini. Dengan melaksanakannya, isi rumah akan mula faham bahawa langkah ini lebih baik dan satu-satunya cara untuk meminimumkan dan mengurangkan risiko politik. Jelas Rafizi dalam wawancara dengan Malaysia Kini di kementeriannya di Putrajaya pada Selasa. Jadi selagi kita menjaga keseimbangan antara timing, urutannya dan memberi kita masa yang cukup untuk melaksanakannya, saya rasa ia akan berjaya tambahnya. Langkah radikal itu antara 17 anjakan besar yang diketengahkan dalam kajian separuh penggal bagi memastikan pembangunan sosioekonomi sehingga 2025. Pada peringkat awal, laporan kajian itu, penekanan akan diberikan kepada subsidi elektrik, diesel dan petrol. Penjimatan daripada langkah subsidi bersasar itu akan digunakan untuk mendanai projek dan program sosioekonomi bagi manfaat rakyat. Ia akan dijalankan berpandukan data 10 juta isi rumah daripada sistem pangkalan data utama padu. Data ini merangkumi pekerja sektor tidak rasmi. Sementara itu, Rafizi menafikan RMK12 menyamai kerangka ekonomi kerajaan sebelum ini, terutamanya ketika pentadbiran Abdullah Ahmad Badawi dan Najib Razak. Membangkitkan kegagalan program transformasi kerajaan dan program transformasi ekonomi, dia berkata, terdapat perbezaan besar antara rancangan itu dengan RMK12. Katanya, RMK12 tidak menggunakan perunding luar, sebaliknya 100% menggunakan kepakaran sektor awam. Saudara-saudara sekalian, kita ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelaksanaan RMK12, pengumuman RMK12 yang mana pada pendapat saya amat baik dan menekankan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itulah, saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Rafizi Ramli. Subsidi bersasar tidak akan buat kerajaan jatuh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak tahan lagi, akhirnya DAP tampil. Memberi ulasan, memberi jawapan, menemplak Isham Jalil atas tindakan beliau mempersoalkan UMNO yang bekerjasama dengan DAP semasa pilihan raya. Hari ini, DAP melalui Anthony Lok mengatakan bahawa itu Isham Jalil cakap, bukan UMNO. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, cadangan supaya UMNO bertanding sendirian dalam pilihan raya adalah pendapat pemimpin parti itu Isham Jalil semata-mata. Itu Isham Jalil cakap, bukan UMNO cakap, kata beliau. Dia tidak mewakili UMNO. Dia hanya salah seorang pemimpin sahaja, kata Lok dalam sidang media di sebuah hentian bas stesen LRT di Ibu Negara hari ini. Dia mengulas mengenai kenyataan Isham bahawa yang di Pertuan Agong hanya menitahkan pembentukan kerajaan dengan Pakatan Harapan PH, bukan bergabung dalam pilihan raya. Kenyataan itu dikeluarkan selepas UMNO hanya menang 19 kerusi, walaupun bertanding di lebih 108 kerusi Dewan Undangan Negeri Adun dalam pilihan raya di 6 negeri. Isham sendiri yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT sendiri menjangkakan dia akan dipecat bersama beberapa pemimpin UMNO minggu ini. Tindakan itu dakwanya kerana tidak sehaluan dengan keputusan parti untuk bekerjasama dengan DAP. Sementara itu, menjawab kenyataan Lok, Isham berkata pandangannya mewakili akar umbi UMNO. Katanya lagi,
Akar umbi mahu UMNO mempertahankan hak-hak orang Melayu dan bukan mengikut telunjuk DAP untuk perjuangkan Malaysia. Jika mahu tahu secara tepat apa yang akar umbi UMNO mahu, YB boleh minta kepada kawan-kawan pro-DAP YB dalam UMNO untuk buat referendum dan tanya 3 juta akar umbi UMNO sama ada mereka mahu bekerjasama dengan DAP atau tidak, kata Isham Jalil lagi. Saudara-saudara sekalian, kenyataan Isham Jalil ini telah pun menjentik hati Presiden UMNO sendiri, iaitu Zahid Hamidi, apabila beliau mohon supaya Isham Jalil menghormati pendapat orang lain dan tidak hanya mahu pendapat beliau dihormati. Saudara, apa pendapat anda semua tentang isu kali ini? Adakah patut UMNO perlu meninggalkan gabungan PHBN dan membentuk diri sendiri dalam pilihan raya? Pada pendapat saya, kalau Barisan Nasional UMNO bertanding secara solo tanpa kerjasama PHBN, saya fikir buat masa ini, UMNO dan BN khususnya, AMNIA, akan menghadapi masalah yang sangat besar. Pada pendapat saya, mereka masih belum mampu lagi berdikari setakat ini kerana mereka masih perlu mencari rentak semula. Tapi tak tahulah apa pendapat anda sekalian. Namun, adalah lebih baik untuk terus bekerjasama dengan PHBN sehingga UMNO benar-benar sudah boleh merangkak semula. Ditambah pula, Perikatan Nasional pada waktu ini masih mempunyai kekuatan yang datangnya daripada PAS. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari selepas Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, akhirnya mereka terima bahana, mereka terima kesan buruknya. Kali ini Amira Aisyah kini diberi kata dua, sertai amanah atau kosongkan kerusi Puteri Wangsa. Dipetik daripada My Metro. Wakil Rakyat Tunggal Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda dalam Dewan Undangan Negeri Dun Johor, Amira Aisyah Abdul Aziz di Puteri Wangsa diberi kata dua, sama ada menyertai Parti Amanah Negara Amanah atau meletak jawatan sekaligus mengosongkan kerusi berkenan. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH Johor, Aminul Huda Hassan berkata, langkah itu perlu berikutan kerusi itu adalah milik PH yang sebelum ini diberikan kepada Amanah. Aminul Huda yang juga Pengerusi Amanah Johor mengingatkan Amira Aisyah bahawa kerusi Dun Puteri Wangsa yang didudukinya itu adalah isyan amanah kepada muda pada pilihan raya negeri PRN Johor tahun lalu. Amira Aisyah, Timbalan Presiden Muda, kena ingat, kerusi itu adalah isyan daripada amanah yang kita beri pada PRN Johor. Jadi, dia ada dua pilihan. Sama ada keluar dari muda sertai amanah atau pulangkan semula kerusi Dun Puteri Wangsa kepada amanah dan letak jawatan. Itulah maruah sepatutnya, kata beliau. Apabila Presiden Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersikap begitu, tarik sokongan kepada PH, dia seolah-olah macam kacang lupakan kulit. Patutnya, dia, iaitu Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan Amir Aisyah, boleh berfikir, ini kerusi yang kita bagi berdasarkan persefahaman electoral pact, beri laluan kepada muda. Namun dia buat tindakan sedemikian rupa, sepatutnya dia ada maruah, katanya ketika dihubungi. Isnin lalu, muda dilaporkan tidak lagi berada dalam blok pembangkang, iaitu blok pengimbang PH di Johor, selepas memutuskan kerjasama dan keluar daripada gabungan politik itu. Ia susulan Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang juga ahli Parlimen Muar dilaporkan secara rasmi mengumumkan keluar daripada blok kerajaan
untuk menjadi pembangkang sebagai kuasa ketiga. Syed Saddiq berkata, ia sebagai protes terhadap keputusan pembebasan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang dilepaskan daripada 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram sebagai permulaan menormalisasikan rasuah. Semalam, Amira Aisyah yang juga timbalan Presiden Muda diumumkan bukan lagi duduk dalam blok PH di Dun Johor. Dalam pada itu, Aminul Huda yang juga ahli Parlimen Sri Gading berkata, menerusi pakatan pilihan raya pada PRN Johor, PH iaitu Amanah dan DAP bersetuju memberikan 6 Dewan Undangan Negeri milik dua parti itu kepada Muda iaitu Tenang, Bukit Kopong, Parit Raja, Macap, Puteri Wangsa dan Bukit Permai. Pemimpin muda perlu belajar sejarah. Jangan gopoh dan semata-mata hanya membuat langkah populis sahaja. Ingat kembali bagaimana mereka peroleh kemenangan di Puteri Wangsa. PH yang bagi laluan berdasarkan kepada pakatan pilihan raya. Tetapi sekarang mereka mengkhianati kami selepas tarik sokongan kerajaan perpaduan, katanya lagi. Amira Aisyah terus galas mandat di Puteri Wangsa hingga pilihan raya akan datang. Ini keputusan terkini yang kita terima, iaitu Amira Aisyah, timbalan Presiden Muda, akan terus galas mandat di Puteri Wangsa hingga pilihan raya akan datang. Beliau berkata, saya akan menggalas mandat yang diberikan rakyat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Adun Puteri Wangsa sehingga pilihan raya akan datang. Tegas beliau. Beliau yang mengesahkan tidak lagi berada bersama Pakatan Harapan di blok pengimbang kerajaan berkata, keputusan itu adalah selari seperti yang ditetapkan presidennya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ahad lalu yang parti itu tidak lagi bersama PHBN dalam kerajaan perpaduan. Menurutnya, sebagai wakil muda di Johor, beliau tidak lagi akan berkongsi blok yang sama dengan PH dan atau BN. Apa maksudnya untuk kedudukan kerusi Puteri Wangsa? Bagi Dewan Undangan Negeri Dun Johor, kedudukan sebelum ini untuk PH dan Muda adalah blok pengimbang kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, dipetik daripada Sabudin.com, Isham Jalil memang patut dipecat daripada UMNO. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, sejak belakangan ini ada seorang pemimpin daripada UMNO yaitu Isham Jalil begitu lantang mempertikaikan keputusan-keputusan dan juga cuba memberikan pendapat peribadi beliau yang mana ia turut mencuit Zahid Hamidi. Isham Jalil memang patut dipecat daripada UMNO. Apa pendapat anda semua? Tidak pasti sejauh mana benarnya Isham Jalil, ahli MT UMNO, dipecat dalam masa terdekat ini. Sejauh ini, ia hanya sekadar dakwaan Isham berdasarkan cakap dengarnya semata-mata. Dalam catatan di media sosialnya, Isham dipetik sebagai berkata, saya dengar minggu ini ada beberapa lagi ahli UMNO akan dipecat. Dalam mesyuarat nanti, ada ura-ura kata nama saya pun mungkin tersenarai. Berdasarkan catatannya itu, segala kemungkinan beliau dipecat daripada UMNO itu tidak lebih hanyalah suatu andaian semata-mata sahaja. Begitupun sebagai ahli MT UMNO, tindakan beliau menyanggah keputusan parti berkenan hubungan dengan PH dan yang ada DAP di dalamnya adalah suatu keterlanjuran yang serius. Isham sepatutnya membangkitkan perkara itu dalam mesyuarat MT UMNO. Dalam hal ini, tidak diketahui sama ada beliau pernah membangkitkannya ataupun tidak dalam mesyuarat MT UMNO. Kiranya beliau pernah membangkitkannya dan ia ditolak secara majoriti oleh MT UMNO. Beliau patut dan perlu akur dengan keputusan tersebut. Kerana itulah hukum demokrasi dalam berorganisasi, di mana keputusan majoriti hendaklah dihormati serta diakuri. Jika terus tidak setuju juga,
adalah tidak wajar terus mencecah secara terbuka. Pilihan seterusnya jika tidak setuju dengan keputusan majoriti ialah meletak jawatan sebagai ahli MT. Pun begitu, jika Hisham tidak pernah membangkitkan isu hubungan UMNO dengan PH, khususnya dengan DAP, di dalam mesyuarat MT Party, sebaliknya hanya berani bercakap di luar melalui saluran media sosialnya sendiri. Ini bermakna beliau memang secara sengaja mengundang surat pemecatan hadir ke pintu rumahnya. Lagi pula, keputusan UMNO bekerjasama dengan PH telah lama dibuat, iaitu pada November 2022. Sebaik saja berakhirnya PRU 15 lalu. Apakah ketika itu Hisham ada membuat bantahan? Bukankah waktu itu beliau merupakan ketua penerangan UMNO? Kenapa tidak letak jawatan dalam jawatan lantikan presiden itu jika tidak setuju dengan hala tuju baru UMNO sejak awal lagi? Oleh kerana Hisham turut bertanding menawarkan diri untuk mengisi salah satu kerusi MT dalam pemilihan UMNO kemudiannya, yaitu pada Mac 2023. Pemahaman paling mudah ialah beliau dianggap bersetuju dengan hala tuju UMNO ketika itu yang sudah pun menjalin kerjasama dengan PH. Soal pokoknya di sini, kenapa baru sekarang beliau mahu bersuara menyangga? Apakah Hisham ada terkecil hati kerana UMNO tidak memilihnya sebagai calon dalam PRN Negeri Selangor baru-baru ini? Dalam berparti atau berorganisasi, bukan tidak boleh bersuara, tetapi selagi saluran rasmi untuk beliau berbuat demikian masih terbuka, saluran itulah yang patut digunakan. Tidak tahulah, mungkin Hisham sengaja mengenepikan saluran rasmi itu, sebaliknya memilih saluran terbuka agar beliau boleh dipecat oleh UMNO. Tak mustahil juga tindakannya mendedahkan berkenan cakap dengar pemecatannya itu dengan tujuan agar beliau boleh dipecat oleh UMNO. Tidak mustahil juga tindakannya mendedahkan berkenan cakap dengar pemecatannya itu dengan tujuan agar beliau lebih cepat diambil tindakan. Jika begitu, beliau memang patut dipecat dan Zahid Hamidi tidak harus berfikir dua kali lagi. Lagi disimpan entah apa-apa lagi onarnya selepas ini. Sedangkan UMNO perlu bersatu hati untuk berdepan musuh politik utamanya, yaitu bersatu dan pas dalam banyak lagi cabaran perjuangan yang lebih getir di masa depan. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, perkara ataupun berita yang kita tunggu-tunggu berkaitan dengan Sanusi Maknur, iaitu Menteri Besar Kedah pada waktu ini, diumumkan oleh SPRM. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, perkara yang kita tunggu-tunggu akhirnya kunjung tiba juga, yaitu menurut Azam Baki, Ketua Pengarah SPRM, mengatakan bahwa SPRM akan memanggil Sanusi selewat-lewatnya minggu depan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memanggil Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur selewat-lewatnya minggu depan bagi melengkapkan kertas siasatan berhubung isu kecurian unsur nadir bumi REE di Bukit Enggang Si Kedah. Saudara, selepas pilihan raya 6 buah negeri baru-baru ini, ramai netizen mula mempersoalkan kes tersebut. Ada yang kata konon ia telah terhenti. Ada yang kata konon tahniah kepada Sanusi kerana sepertinya tidak lagi diteruskan. Namun demikian, semua telahan itu, semua kata-kata itu kini menjadi bohong. Kerana akhirnya apa yang diberitakan hari ini ialah SPRM sah akan memanggil Sanusi selewat-lewatnya minggu depan bagi mendapatkan kelengkapan atau melengkapkan kertas siasatan berhubung isu kecurian unsur nadir bumi REE di Bukit Enggang Si Kedah. Ini makna kata memang SPRM akan menyiasat walaupun
pilihan raya telah selesai. Seperti mana yang telah dikatakan oleh Saifuddin Nasution Ismail apabila beliau kata, walaupun PRK atau PRN telah selesai, kes ini tidak akan dibiarkan tertutup, kata beliau lagi. Inilah yang kita mau. Dan dimulakan siasat sampai habis, supaya tiada yang teraniaya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, siasatan tersebut sudah berada di peringkat akhir, namun perlu melihat kepada beberapa perkara dalam konteks undang-undang, sistem dan prosedur, kata beliau. Walaupun kami SPRM menyiasat mengenai rasuah dan salah guna kuasa, kami juga melihat kepada beberapa perkara dalam isu REE ini, kata beliau. Dengan sistem dan prosedur, tugas kami adalah untuk menasihati kerajaan negeri tentang bagaimana hendak memperbetulkan keadaan. SPRM sedang menyiasat kes ini sebab itulah jadi lambat dan orang ramai bercakap tentang bila nak ambil tindakan, katanya kepada media ketika program Executive Talk bersama pengarang media cetak bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sini pada Isnin. Sinar Harian pada 9 Ogos melaporkan SPRM memperoleh keterangan baru namun masih menangguhkan tindakan memanggil Muhammad Sanusi kerana ingin meneliti maklumat dan petunjuk baru yang diterima. Azam Baki berkata pihaknya akan menyiasat maklumat terbaru tersebut bagi menyokong siasatan sedia ada sebelum tindakan selanjutnya dijalankan. Bagaimanapun, Azam Baki menerangkan perkara yang dilihat adalah mengenai kuasa untuk meluluskan perlombongan haram itu kerana dakwanya ia bukan keputusan daripada kerajaan negeri, sebaliknya kerajaan persekutuan. Tambah beliau, pihaknya akan membuat mengenai pengurusan polisi dan cara mencadangkan projek itu kepada kerajaan persekutuan. Ujarnya, SPRM juga bakal menyemak segala tindakan yang dibuat pihak berkuasa sebelum ini terhadap isu berkenaan selain berlaku adil terhadap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jenari itu. Apabila melibatkan pendakwaan dan juga sistem atau prosedur, kebiasaannya kami akan ditanya di mahkamah. SPRM bertanggungjawab menyiasat kenapa warga China boleh masuk dan dari mana mereka datang. Semuanya kami perlu tahu. Adakah mereka datang untuk menorong ke kawasan atau mahu melakukan perlombongan haram? Soalnya. Azam Baki berkata perkara tersebut perlu disahkan sama ada Muhammad Sanusi benar-benar mengetahui keadaan yang berlaku atau sebaliknya. Hal ini kerana terdapat video dan gambar menunjukkan dia, iaitu Muhammad Sanusi, pergi ke kawasan kejadian. Seolah-olah dia baru tahu ada orang sedang mencuri REE, ujar beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.